golongan muslimah, maka muslimah ambil peranan untuk berada di saf yang pertama ketika mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam puji wanita Ansar. Ya, contoh yang lain, wanita Ansar tidak segan-silu ketika keluar menghadiri majlis-majlis ilmu. Ya, jadi ketika itu para sahabat ada, ketika itu Nabi juga ada pada waktu. Ya, maka mereka pada waktu tak segan-silu. Ya, orang perempuan dia kena malu. Orang perempuan kena malu, tapi dalam bab menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu ada rasa malu. Maksudnya untuk mencari kebenaran, kalau ada sesuatu permasalahan yang timbul untuk ditanya, maka tanyalah. Jangan jadikan alasan malu nak bertanya kan? Itu malu yang tak timbul pada tempatnya. Golongan muslimah Ansar, Nabi SAW puji dalam bab bertanya berkaitan dengan ilmu, mereka malu ke depan. Ya, pastinya kalau kita buka soalan ada apa soalan, tuan-tuan hukum tak tanya, malu itu besar. Bukan tempat ni, tempat lain. Ya, sini kalau tak tanya itu sebab faham, tempat lain kalau tak tanya sebab malu besar. Ya, baik. Jadi kita boleh ambil keputusan. Anak-anak kita ambil keputusan, Pak, saya terpaksa suruh Leha pergi kerja. Anak kita lalu, ya, seorang perempuan itu kerja. Kita pun tak ada masalah lah. Kita perempuan duduk dekat KL hari ini, perlu orang perempuan bekerja sekali untuk membantu suami. Apakah hukumnya? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab tadi yang pertama, waqarna fi buyutikum, tempat tinggal wanita, tempat didiami wanita itu adalah di rumah. Itu perempuan di rumah. Sekiranya ingin mengambil keputusan untuk bekerja, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Allah Taala tetapkan syarat, jangan mengenakan pakaian, jangan mengenakan perhiasan, ataupun jangan bertabarruj seperti mana wanita-wanita jahiliyah. Islam datang ibu-ibu ayah bawa satu misi keselamatan, misi keamanan untuk golongan muslimah. Sebelum Islam datang, sebelum Islam dibawa oleh Nabi SAW, golongan jahiliyah pada waktu itu, golongan muslimah mereka ibarat golongan yang dijadikan sebagai hamba api, macam hamba api. Ya, yang dijadikan sebagai alas kain bubuk, dijadikan sebagai benda yang tak dipandang mulia pada golongan muslimin. Sebab tu pada jahiliah kalau dapat anak perempuan satu benda yang aib, Allah dapat anak perempuan. Dia nak anak lelaki juga dapat anak perempuan. Bagi mereka satu benda yang memalukan kalau keluarga tidak dapat anak perempuan. Islam datang bawa satu rahmat. Islam datang bawa satu perkara yang boleh mengakibatkan golongan wanita itu diangkat tinggi darjat dan juga martabat mereka. Solat. Bila mana orang Mekah nampak benda itu tak percaya. Ya, akhirnya ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi bawa konsep Islam tadi. Konsep Islam tadi itu yang Nabi tak ada nak sembunyi-sembunyi dan buat cerita. Ya, sebab apa yang Islam itu lebih baik. Islam datang dalam keadaan benda yang baik, dalam keadaan yang baik yang perlu disebarkan. Maka kenapa perlu disembunyikan? Kenapa tak boleh kita ceritakan kebaikan yang ada pada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi cerita secara terang-terangan. Oh, tak boleh Syekh, kalau cerita tak suka dengar. Walaupun tak suka dengar, tapi hakikat sebenarnya itu satu kebaikan. Dan sembunyi, tak boleh sembunyi. Sebab ini termasuk salah satu konsep agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak disembunyikan, nanti orang kamu sembunyi dulu kan. Tadi kalau ceritanya, sahabat-sahabat semua ini kita cerita. Ya. Bila cerita, tengoklah waktu sesuatu dia. Ini tak cerita ni kau, ni CCTV. Tak cerita, semua tak cerita tuan. Orang tak faham agama. Orang takkan kenal agama kalau agama itu tidak disebarkan, tidak dikhabarkan, tidak disampaikan. Dan dibawa pendekatan tadi kamu dekat Yathrid, Madinah. Di mana orang Madinah tuan-tuan, ibu ayah nampak kebaikan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Orang faham. Nabi nak bawa Islam tadi di Mekah, orang Mekah tolak. Ya, Nabi bawa ke Madinah, orang Madinah terima. Yang sebelum Nabi datang ke Madinah, orang Madinah masih belum peluk agama Islam. Mereka tak peluk agama Islam lagi, tapi mereka dah terima konsep Islam yang ingin dibawa oleh Nabi SAW. Atas dasar terima konsep Islam, keamanan sudah berlaku di Madinah. Keamanan sudah berlaku di Madinah. Mekah orang kali lebih, Madinah telah aman. Nabi ketika datang, mereka ucap 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah, mereka berbaiat di hadapan Nabi SAW. Kemudian pada waktu itu mereka hidup dalam keadaan aman damai. Orang Mekah nampak, golongan muslimah di Mekah nampak, wanita-wanita di Mekah nampak, bagus rupanya. Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah ini bagus rupanya. Dia kami tolak segala hadis bagus. Tak ada apa-apa, suatu kepentingan. Dan takut sekali Islam jatuhan.
Mungkin orang Islam pun takut nak cerita pasal Islam satu hal. Masya Allah. Ya, sebab itulah ketika pembukaan Kota Mekah, maka orang Mekah terima Islam bulat-bulat juga terima Islam. Ya, maka pada waktu keamanan juga berlaku di Mekah. Golongan wanita di Mekah juga diangkat, ditinggikan darjat dan juga martabat mereka setara dengan orang lelaki. Allah Akbar. Ya, Islam tak kalah. Nak keluar rumah bekerja mencari nafkah untuk jalan keluarga, dipersilakan. Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Wala tabarruj dan tabarruj al-jahiliyah. Maka janganlah kamu mengenakan perhiasan yang melampau seperti mana wanita-wanita jahiliyah. Ya, itu syaratnya. Sebab itu ibu-ibu ayah rahmatullah, antara wanita yang bekerja dan wanita yang menjadi suri rumah sepenuh masa, lebih afdal perempuan itu jadi suri rumah sepenuh masa. Tapi kalau keadaan tidak mengizinkan untuk dia menjadi suri rumah sepenuh masa, memerlukan keterlibatan dia untuk bantu suami, hukumnya harus perempuan. Boleh, tak jadi masalah. Ada syarat, harus bersyarat. Bukan harus tak ada syarat, harus bersyarat. Apakah syaratnya? Jangan mengenakan perhiasan yang melampau. Sebab itulah para ulama menggariskan antaranya tuan-tuan, itu perkara kena ambil berat. Perempuan kalau nak bekerja di luar, maka 3 perkara dia kena ambilkan. Pertamanya berkaitan tentang perhiasan, ya, aksesori, ya. Yang keduanya berkaitan tentang pemakaian, yang ketiga berkaitan tentang pergaulan. Ya, 3P. 3P ya. Perhiasan, ya, ataupun aksesori, yang kedua pakaian, yang ketiga yang pergaulan. 3 benda ni muslimah yang nak bekerja dekat luar dia kena jaga. Kalau tak jaga 3 perkara ni, bahkan mengundang perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri dia, boleh memudaratkan suami dia, boleh memudaratkan keluarga dia. Maksud orang lelaki kalau sekat keluar bekerja, kalau tu tentu mudarat. Perempuan kalau keluar bekerja, dia boleh mendatangkan kemudaratan pada suami, pada anak-anak, pada rumah tangga. Kalau 3 perkara ni tak jaga, ya. Sebab tu statistik hari ni, kes perceraian yang berlaku, ya, majoriti tuan-tuan terdiri di kalangan pasangan suami isteri yang bekerja. Majoriti hari ini, ya, kes perceraian yang berlaku, kes perceraian kat Malaysia tuan-tuan, statistik 2013 sebanyak 22,162 kes. Ini yang keluarkan ni ulama terkenal termasuk Nabi Ibrahim. Ya, 22,162 kes. 22,000 kes perceraian di Malaysia. Setakat 2013, 22,162 kes. Bermakna lebih kurang 60 kes sehari. Kes perceraian satu hari 60 kes di 2013, ya, sekarang 2015. Statistik 2014, 13, 15 tak keluar kan. 60 kes satu hari ataupun 3 kes setiap sejam. 3 kes perceraian berlaku dalam sejam. Kita lihat ni habis kuliah, habis isyak semua, pukul 9 balik rumah, jadi pukul 8 sampai pukul 9 ni 3 kes perceraian berlaku. Ya, satu hari 60 kes. Setahun 22,162 kes. Majoriti kes perceraian berlaku jadi di kalangan pasangan macam mana? Pasangan yang suami isteri bekerja. Pasangan yang suami isteri bekerja. Kalau suami sekat suami bekerja tuan-tuan, dia tak akan jadi kes perceraian, dia akan jadi kes poligami. Kalau suami semua bekerja lah. Suami dia bekerja, dia tak bercerai, mungkin tidak. Dia adalah cara metod dia untuk kahwin dua, insyaAllah. Saya baru berkenalan dengan seorang ustaz ni, Masya Allah. Kita tak tanya apa-apa. Dia mungkin nampak air tu, kita tahu kot apa kita nak tanya dia. Kata Syekh, kahwin dua senang. Bila kita dah lepas 2, kita dapat 3, 4, insyaAllah senang. Dia kata petua dia akan luahkan setiap hari untuk kahwin. Ya, ibu tak suka saya lepas ni. Jadi dia akan luahkan setiap hari. Abang nak kahwin, ini marah. Esok luahkan lagi, dia abang nak kahwin, abang nak kahwin, abang nak kahwin. Cerita dia abang nak kahwin. Sampai tahun yang kedua, dia luahkan lagi, abang nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin. Bini ni cukup DP lah, isteri apa semua. Sampai tahun yang kedua buat, alhamdulillah isteri kita abang nak kahwin. Itu. Tapi 2 tahun tuan-tuan kena tahan telinga tuan. Ya, 2 tahun kena tahan telinga, insya-Allah. Ya. Nanti ada seorang ibu dekat tempat saya kosong lagi tuan. Dia pelajar saya seorang kosong lagi, umur 59 tahun. 59 tahun ya. Dia bolehlah tuan-tuan nak cuba boleh. Kenapa Quran ni? Tuan-tuan kenapa Quran? Tuan-tuan ambil orang muda-muda, dia anak-anak kata apa ni mau lihat. Tak apalah ambil yang sama level dengan tuan-tuan. 59 tahun macam. Kalau boleh ikut saya lepas insya-Allah. Okey. Jadi itu. Jadi golongan yang bercerai itu, majoriti ni siapa dia? Orang kerja, suami isteri kerja. Sebab apa berlaku? Kerana tidak
pakaian dan juga pergaulan. Dia mesti terdapat tidak tiga-tiga kena jaga. Dia boleh salah satu. Dia tiga-tiga tadi mesti dijaga. Semua ini ketiga-tiga ini termasuk dalam kategori wala tafarruj dan tafarruj jahiliyah. Ya, hanya golongan wanita jahiliyah sahaja yang melakukan, yang tak jaga tiga perkara ini. Yang namanya muslimah aib, satu benda memalukan kalau tiga perkara ini tak jaga. Jadi dapat kita tengok kes Israel berlaku, semua daripada antaranya tidak menjaga tiga perkara ini. Baik, kita tengok kes-kes ataupun kesan-kesan. Yang pertama ni bab perhiasan, SPP. Perempuan tuan-tuan, dia antara benda yang tak boleh tinggal dekat diri dia, dia antaranya handbag. Handbag yang mahal, Blueberry ada yang nama Gucci tu kan. Ayah tahu tak nama Gucci, Gucci, Blueberry ya. Tuan-tuan ni perempuan peragut, kalau nak ragut, dia tak tanya ni Thailand ni mana ni. Sebelum nak ragut tu Gucci, dia jauh. Ya, peragut ni dia jauh. Makcik ni keluar daripada surau. Ya, bawa beg Gucci. Isi apa? Isi telekung gitu kan. Isi telekung dia bawa beg Gucci. Ya. Jadi peragut ataupun peragut ni dia jauh. Beg Gucci, beg mahal. Tuan, bila mana beg mahal, peragut tidak serat. Mungkin akan bawa benda berharga juga dalam tu. Ya. Dia tak jauh beg Gucci, dia beli handbag Gucci, tiba-tiba dia bawa bawang, tak ada tuan. Ya, beli bawang kat pasar, mana anak plastik tak boleh saya dalam beg ni. Kau beg Gucci. Bawang, tempoyak semua dia beli kat pasar borong tu, dia letak dekat handbag Gucci tu je, Masya Allah. Itu jadi kes macam dekat PD tu. Ya, polis seorang nenek teman cucu pergi mandi. Agak balik tu, tuan-tuan, kena ragu nenek tu. Kena seret, baru ni tu kena seret. Dia tak lepas handbag tu. Kena seret. Jadi wartawan harian itu tanya, ada apa isi dalam tu? Ada papers anak, duit itu je, papers cucu je. Handbag Gucci, kau bawa papers duit itu je. Handbag semua tak ada, handbag dah tinggal tuan. Handbag tak bawa, pers pun tak bawa. Bawa papers, letak dalam handbag tidak mahal. Peragut ni, dia tak ragu, dia tak tengok isi dalam. Dia tak ada isi dalam mungkin, kalau dia tak ragu, tak ada, dia ambil dia. Tengok handbag mahal, dia ragu semua. Masya Allah. Tuan-tuan kalau bawa plastik jaya, insyaAllah sangat. Bawa plastik jaya, dengan sebab orang Cina, kalau kita pergi dekat ATM, dia pakai macam miskin, dia selipar liput. Selipar liput, cabut di sebelah kanan. Ya, ikat cabut. Ya, tapi kalau pakai sebab pendek, ya. Jadi, punyalah kita tengok dekat ATM tu, tak nampak standard pun. Ya, tapi dia masukkan duit untuk staff-staff dia, Masya Allah. Macam-macam tempat tersebut, tuan-tuan, nak mengkabuli mata peragut di pasar, Masya Allah. Kita dari baru naik RM500, tuan-tuan, baru dapat beli kasut tukar berpandai. Baru dapat beli kasut tukar berpandai, Masya Allah, tabarakallah. Daripada BNN, update pergi dekat pesona, tuan-tuan, tukar kasut L&N. Daripada BNN, update mereka tu pergi ke pesona, tukar kasut terus. Daripada jenama, jubok, tuan-tuan, tukar L&N terus. Kata pesona Universal. Tapi orang Cina lagi begitu. Tampilan luaran, dia tak ada ambil berat sangat, Masya Allah. Ya? Baik. Muslimah pertama yang handbag. Bila mana bawa benda yang mahal, Islam dah kata, jangan nak berhias lebih-lebih sangat. Ya? Ya, walaupun bag tu jenama Thailand, Gucci pun jenama Thailand. Pergi Thailand, awak nak bag jenama apa? Saya nak krokodil, dia masuk dalam kecok krokodil. Nah, tuan. Ya? Bentuk sedikit sama juga macam yang original, tapi Thailand pun murah, dia murah. Tapi orang tak tahu, peragut tak tahu murah atau mahal. Dia tengok jenama, dah menarik perhatian untuk meragut kita. Jadi berlaku kisah tu. Dengan sebab tidak menjaga sesuatu yang pernah Allah Ta'ala tetapkan. Nak keluar rumah tak ada masalah, tapi jangan menggunakan perhiasan yang melampau. Jangan melampau-melampau sangat. Ya? Yang awak tujuan awak keluar rumah untuk kerja tu, kenapa? Untuk bantu suami. Bantu suami nak saudara keluarga. Tengok niat asal. Tujuan keluar ke rumah nak bekerja untuk cari nafkah, bantu suami, menjaga keluarga. Niat tadi bagus. Tapi dia tahu niat awak ni, yang awak ni habit mahal tu takut. Yang ni habit mahal tu takut. Masya Allah. Dan nanti habit mahal tuan-tuan, mudah tak ada emas pula. Pakai tak emas. Ya, cincin cukup satu. Ya, cincin pertunangan waktu dulu dan dengan cincin perkahwinan dia cukup lah. Ya, yang lain pun nak pakai gelang 2 gram ke apa tu kan, itu pakai kat rumah lah.